Awal tadi sebelum kita berehat, kita nak kongsikan tentang snack ringan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini. Menurut portal MyHealth, snack ringan ini dikategorikan sebagai makanan ataupun minuman yang diambil di antara waktu makan utama, yang mana ia dapat membantu untuk memberi mengenyangkan kita sebelum tempoh waktu makan utama tu. Jadi kadang-kadang kita ni nak menggalakkan anak-anak kita ni makan, ada pelbagai cara untuk mengambil snack ringan yang sihat. Kita bersama dengan Puan Anis hari ini. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat Puan Anis? Sihat. Okey, Puan Anis dari Shah Alam yang hari ini nak berkongsi kepada anda penonton-penonton idea dan juga inspirasi cara untuk membuat bento. Betul Betul. Okey, Puan Anis, mungkin Puan Anda boleh kongsikanlah. Kalau kita cakap tentang bento ni memang cukup popular di negara matahari terbit di Jepun kan? Betul. Dan kalau kita cakap tentang bento ni mesti ada kepelbagaian dan keunikannya. Okey, kongsikan apa keunikan daripada bento Puan Anis ni? Okey, bento ni dia tak kisahlah untuk kanak-kanak ataupun orang dewasa, tapi dia memang untuk kita buat makanan bekal ataupun makan anytime lah. Cuma bento ni lebih spesifik kepada makanan yang dibekalkan. Di-pack. Okey. So jadi dia sepatutnya dia on the go lah. Dia senang, tak berkuah semualah, sepatutnya idea asal je. Tapi bento ni pula kenalah menarik supaya kita buka tu dalam keadaan yang elok lah, yang cantik macam tu. Betul. Okey, kalau Puan Ani cakap tentang bento ni hendaklah dalam keadaan yang menarik dan juga cantik. Kalau boleh kamera datang dekat sikit dan lihat, ini antara contoh-contoh ataupun hasil yang telah pun disiapkan oleh Puan Anis kan. Puan Anis kan? Ini bukan je kanak-kanak ni, mak budak macam saya pun suka juga kalau kita tengok ni, buka-buka tutup ada telur senyum. Macam tu. Okey, ada buah, ada kuih. Kuih ni pula ni ada seekor kumbang di atasnya ya. Okey. Dia kena ada elemen yang menarik lah. Menarik. Macam tu. Kalau ini pula pun menarik juga. Ini ada kek. Ini mungkin sesuai untuk hidangan minum petang. Betul. So kita kombinasi variety, sama ada manisan ataupun dengan kekacang dan sedikit yogurt ataupun buah-buahan lah. So kombinasi tu akan dan biasanya kalau bento ni dia macam ni, ada lukisan, dia ada elemen surprise lah. Kadang-kadang kanak-kanak ni kalau kita cakap bento untuk kanak-kanak, dia sukakan something yang exciting kan. Betul. So macam senang tak? Macam orange kan, kita boleh lukis dekat orange. Macam pisang kita boleh lukis. Ini macam lanun macam pirate. So macam piknik pirate kan. Okey. Ini juga caranya sebenarnya untuk kita menggalakkan anak-anak kita ni untuk meminati hidangan yang disediakan. Betul. Sebab kadang-kadang bagi anak-anak yang kanak-kanak sehinggalah remaja, mereka sedang melalui proses tumbesaran. Jadi mereka perlukan zat-zat yang seimbang. Kadang-kadang kan kita nak paksa anak makan sayur susah, makan buah susah kan. Dia tengok pisang ni macam ni, mungkin dia bercakap dengan pisang ni kan. Betul. Dia dari kepada tak nak kepada jadi nak, ingin mencubalah. So jadi dan bento ni sepatutnya kepada macam kita nak benda yang cepat, especially kalau macam waktu pagi kan. So kita ada masa tu, kekangan masa cepat kena buat. Jadi kita kena macam express lah sikit. Menu yang ringkas. Menu ringkas. Okey. Tapi Puan Anis nak tanya jugalah, sambil-sambil tadi Puan Anis dah berkongsi idea dan juga inspirasi bento ni kepada penonton kan. Saya terfikir dan tertanya juga, macam mana agak-agaknya Puan Anis bermula membuat bento ni? Adakah disebabkan pengalaman sendiri ke ataupun lihat di laman sawang sosial ataupun bagaimana? Okey, saya pengalaman dia sebab saya ada anak yang speech delay, jadi kena pergi terapi daripada Shah Alam ke Kajang. Jadi sebab itu saya pada masa yang sama dia pun kena pergi sekolah. Jadi saya ada masa yang suntuk untuk selesaikan makanan tengah hari dia, in between dia punya sekolah dengan terapi. Jadi masa tu saya mencuba pelbagai-bagai. Lepas tu saya tengok dan anak saya pun kategori kanak-kanak yang susah untuk makan. Jadi saya rasa lukisan, nota kecil ni membantu dia untuk mencuba. Kalau macam kita bagi nota kecil, kadang kanak-kanak untuk kita paksa dia buat kerja sekolah kan susah kan. Kita bagi macam ni, tolong belanja saya homework satu. Saya kira ni bukan kanak-kanak je. Ini kalau sesuai juga untuk isteri kan, yang nak bekalkan makanan untuk suami sambil dibekalkan dengan bento yang menarik ni, boleh juga diselitkan nota-nota cinta kan. Itu satu idea yang menarik juga. Maklumlah dalam tempoh PKP dan juga PKPB ni, mungkin ramai juga yang
meluangkan masa dekat rumah, ada work from home. Jadi kalau ada waktu-waktu yang terluang tu, mungkin ini juga boleh dijadikan aktiviti bersama dengan pasangan ataupun dengan anak-anak. Betul. Maksudnya kita galakkan anak-anak kita tu sekali bersama dengan kita buat bento ni. Betul. Kalau Puan Anis pernah tak ada pengalaman macam tu? Betul. Sebab kanak-kanak dia nak buat benda tu. Jadi kalau kita nak suruh dia memasak tak boleh kan. Jadi bento ni adalah macam makanan ringkas yang boleh kanak-kanak untuk buat, macam sapu mentega pada roti. Tak bahaya kan? Betul. So jadi kita pun menggunakan bukan memasak macam toaster, benda-benda waffle maker. Jadi benda-benda yang mudah untuk dikendalikan oleh kanak-kanak lah, dengan pemantauan kita orang dewasa lah. Lagi mudah. Puan Anis, kalau kita lihat menu-menu Puan Anis ni memang kebanyakannya menu-menu yang ringkas. Kalau menu yang ringkas ni mungkin berapa lama masa yang diambil kebiasaannya? Kurang daripada 15 minit dah siap dah. Kurang daripada 15 minit. Jadi tak ada alasan untuk kita tak nak sediakan snack ringan ini untuk anak-anak kita ataupun keluarga. Tetapi ada juga mungkin dalam kalangan anda, kalau menurut pembacaan saya semalam kan, sempat saya tengok ada macam-macam jenis bento ni. Ada juga orang yang membuat bento dengan nasi, ada orang buat dengan macam-macam lagi hidangan yang lain. Dan sebenarnya ada pelbagai cara untuk kita guna pakaikan idea ni untuk sama-sama kita bukan sekadar makanan, menarik selera makan, tetapi ia juga dapat mengeratkan hubungan. Setuju tak? Betul. Kadang-kadang bila untuk sama ada membeli makanan di luar bukan tak bagus. Cuma tabiat membawa makanan berkhasiat dari rumah itu yang kita kena didik daripada awal. Jadi kalau kita nak mengelakkan kanak-kanak membeli jajan lah dalam arti kata lain, jadi kita kena tabiat membawa bekalan, jadi dia kuranglah sikit keinginan membeli, tu. Saya setuju juga, sebab sebelum ni saya ingatkan kalau snack ringan tu jajan ataupun cekedis. Kan? Tapi sebenarnya ada pelbagai snack ringan yang berkhasiat yang boleh kita nikmati dalam kehidupan kita seharian. Okey, selain daripada bento ni kan, apa lagi yang dilakukan kebiasaannya oleh Puan Anis? Maksudnya yang diusahakan. Saya membuat kek, dan mini catering lah, secara kecil-kecilan, so di rumah. Jadi itulah saya punya jadi saya inspirasikan buat kek bento ni sekali lah. Okey, sebenarnya kalau anda lihat di kaca TV sekarang ni, Puan Anis di Instagram ni, kalau boleh kita sebutkan, Anis Hanafi. Ada macam-macam sebenarnya yang dijual di situ. Ada cheese tart, ada roti jala, ada kek dan pelbagai lagi. Dan kalau mungkin anda nak berkongsi ataupun nak bertanya idea-idea untuk buat bento ni, juga boleh hubungi Puan Anis. InsyaAllah Puan Anis akan kongsikan. Okey, Puan Anis suka makan sandwich? Suka, sangat suka. Ya ke? Kalau dalam tu suka inti apa? Saya suka tuna kot. Suka tuna. Saya suka macam-macam, tapi saya tak suka ada mayonis. Tapi sebenarnya mungkin ada yang sedar ataupun tak sedar yang bahawa sandwich ni berasal ataupun bersifat universal, kerana rata-rata orang di dunia semua menikmati sandwich. Kami juga nak kongsikan kepada anda beberapa fakta menarik yang mungkin kita tak tahu sebelum ni tentang sandwich. Saksikan. Jika dilihat, roti sandwich boleh dikatakan menyerupai burger. Namun, tahukah anda, sandwich merupakan sejenis hidangan yang dikenali sebagai roti isi. Sandwich diambil sempena nama John Montagu, Earl Sandwich IV, seorang bangsawan Inggeris. Sandwich terbesar di dunia seberat 865 kg. Sandwich ini dibuat oleh restoran Wild Woody's Chill and Grill di Amerika Syarikat pada tanggal 17 Mac 2005. Sandwich terkenal di negara barat dan dianggarkan 300 juta sandwich dinikmati oleh penduduk Amerika Syarikat setiap hari. Di Malaysia, roti sandwich bukanlah satu makanan ruji. Roti terbahagi kepada dua, iaitu white loaf dan wholemeal. Roti wholemeal sesuai diambil oleh mereka yang ingin menurunkan berat badan kerana ia tinggi dengan serat. Sandwich terberat ataupun terbesar seberat 800 gram. Macam mana dia nak makan tu? Makan ramai-ramai. Okey. Kami juga nak kongsikan kepada anda hari ini cara untuk kita buat sandwich ni yang mungkin berbeza sikit lah daripada apa yang kita buat kat rumah kan. Ya, selalu kita guna tuna ataupun sardin ataupun sebenarnya lebihan-lebihan makanan yang ada tu kita jadikan inti untuk sandwich. Tapi hari ini sebenarnya Atirah Abdul Rahim daripada Roto Kitchen ni nak kongsikan menu istimewa snack ringan sandwich kita hari ini. Silakan. Okey, so hari ini saya nak sharekan cheesy stick sandwich. Okey. So biasanya macam Puan Fiza katalah, kita buat apa?
tuna, egg. So sekarang kita buat special sikit. Okay, so cheesy stick sandwich ni, first sekali kalau kita nak sedap, sandwich ni dia rahsia dia barang-barang semua kena fresh. Oh, ya ke? So kalau fresh confirm memang sedap. Okey. Okey, Okey. so Kita kita mulakan. start Apa dulu. yang kita perlukan? Kalau kita cakap tentang tuna apa ni atau cheesy steak ni, maksudnya ni mungkin idea yang fusion lah kan? Daging tu mungkin ada, silakan. Daging tu mungkin cita rasa Melayu, tapi difusionkan ataupun diberi suntikan antarabangsa dengan adanya cheese. Ya, betul. Sebab daging ni kita akan marinate dulu. And then lepas kita marinate, kita akan grillkan. Okey. So, sekarang ni kita buat 3 layer. Okey. So, yang first layer kita akan buat untuk dia punya beef. And then the second one is kita letak black pepper sauce. Okey. So black pepper sauce ni yang main ingredient untuk cheesy stick yang buatkan dia sedap. Okey. Kalau kita cakap macam tadi kita dah kongsikan kan, snack ini adalah antara makanan yang sering kali kita ambil sewaktu makan waktu utama kan. Jadi dia nak membantu kita bagi mengelakkan daripada perut kosong. Betul. Tapi kalau kita lihat ataupun kita nak ubah mindset ataupun cara pemikiran kita sendiri ni kan, kita cakap untuk diri kita jugalah kan. Betul. Dan penonton-penonton, kalau selalunya kita makan mungkin makanan yang kurang berkhasiat, tapi sebenarnya kita kena didik diri kita untuk menikmati hidangan ringan ni yang lebih berkhasiat. Kalau tengok daripada sandwich Atirah ni, lapisan pertama lapisan karbohidrat, Ya, betul. kemudian kita ada protein. Betul. Okey, kita nak tengok ada tak lagi seperti vitamin C kan? Ada, kita mestilah kena ada sayur-sayuran. Okey, alright. Okey, so sekarang ni second layer kita tak combinekan lah sebab kita nak dia nampak lagi cantik. Teruskan Atira. Atira, berapa lama sebenarnya Atira buat perniagaan sandwich ni? Kalau ikutkan sebenarnya saya start daripada saya masa study. Okey, berapa tahun tu? 2016. 2016, dah 4 tahun Ya, lah. betul. Okey. Adakah sebenarnya Atira melihat bahawa sandwich ini antara snack yang turut menjadi pilihan utama dalam kalangan rakyat Malaysia ni secara kita tak sedar? Betul. Memang sebenarnya sebab diorang pun macam dah agak selalu makan nasi. And then kalau ada meeting pun lagi senang grab je sandwich kan. So memang mendapat banyak, orang kata mostly ramailah penduduk Malaysia ni memang menggemarkan sandwich. Lagi macam sandwich yang kita buat pun Asian taste punya. Asian taste. Okey. Saya suka bila Atira cakap ada cita rasa Asia sebab macam ni kita buat beef cheese dengan steak kan. Ya, betul. Tapi mungkin ada juga yang tak makan daging. Tapi dia lebih mungkin ada pilihan-pilihan lain tak sebenarnya yang boleh mereka nikmati. Betul. Kita ada veggie juga. And then chicken cheese, tuna. Kita ada dalam banyak flavor lah. Okey, jadi kalau bagi mereka yang mungkin vegetarian, jadi mereka ada pilihan sayur-sayuran, sandwich snack, Betul. Sandwich sayur-sayuran. Betul. Okey, yang mungkin ada allergik pada daging, mereka boleh makan ayam ataupun seafood. Betul. Ataupun crab ataupun tuna. Okey, alright. Okey, kita nak tengok hasilnya dah siap ke belum ni? Ini saja ke yang dilakukan? Betul. Kita kalau nak potong dia sebenarnya nak make sure nampak cantik, sandwich tu kita kena guna pisau yang bergerigi. Oh, ya ke? Saya baru tahu ni guna untuk potong roti. Okey, silakan. Okay. So nak potong dia kena zigzag So kita jangan terlampau tekan sangat. So kita just macam ni. Jangan kita tekan sampai bawah. Kita kena TLC. Tender loving care. Jangan kasar-kasar. Okey, tadi ni penerbit saya tanya, kadang-kadang roti tu yang salah sebab dia lembik. Bukan salah kita. Dia ada macam tips sebenarnya. Silakan. Okey, sebenarnya tips nak pilih roti ni, kita kalau nak buat sandwich jangan ambil yang let's say expired date dia 5 hari bulan. So kita ambil dalam 2 ke 3 hari bulan. Jangan dekat. Dia jangan baru sangat sebab bila baru nanti dia terpenyek. Oh, ya ke? Okey, tapi kadang-kadang ada orang memang tak makan roti putih ni. Dia lebih suka roti wholemeal. Ada tak perbezaan dari segi rasa? Sebenarnya ada. Wholemeal ni kalau kita makan akan lebih cepat kenyang. Okey. Macam tu orang lain kot. Kalau saya sama je. Okey. Dia punya rasa sebenarnya kalau macam saya lagi prefer wholemeal. Okey, begitu juga saya. Okey, tapi nak tanya juga kepada Atira lah, mungkin ramai dalam kalangan penonton ni memang suka ada snack untuk dijadikan kudap-kudapan di waktu senggang mereka kan. Tapi kadang-kadang kita ni ada kekangan waktu. Nak buat ni kadang-kadang kenyah juga kan. Nak kena sediakan daging, nak kena sediakan ketam dan macam-macam. Bagaimana cara untuk mereka buat tempahan ataupun nak lihat apa lagi yang ada dijual oleh Atira? Okey, so kita orang memang specialize on
sandwich tu memang semua flavor kita ada 10 flavor sandwich. Wow. So kita ada classic tuna, kita ada Krabby Seafood, hot and crispy dan paling signature kita ialah cheesy beef stick dan juga hot and crispy chicken. Okey, Instagramnya. Instagram kita boleh contact kalau untuk tempahan di Rotitos Kitchen. Okey, baiklah. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Atira. Ini antara jenis-jenis lain juga sandwich yang ada disiapkan oleh Atira. Yang ini tadi sardin, yang ini ketam, yang ini daging dan ini ayam. Ya, betul. Okey, sambil-sambil saya nak menikmati hidangan sandwich ini, apa kata kamu nak kongsikan kepada anda semua penonton-penonton yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kami Syifa trivia tentang snack. Apa tu Silakan. Sebut sahaja perkataan snack, pastinya yang terzahir di minda kita ialah makanan ringan yang lazat seperti kekacang, salad, buah-buahan dan banyak lagi. Badam, pistachio, gajus, kacang soya, kacang walnut dan kacang kuda antara snack ringkas yang berkhasiat. Kekacang mengandungi pelbagai sumber nutrien yang boleh melawan penyakit. Kacang boleh meningkatkan fungsi otak dan juga boleh membantu menurunkan berat badan. Selain itu, bagi membuka selera yang lebih sihat dan memberi manfaat baik kepada tubuh badan, bolehlah menjadikan salad sebagai snack ringkas yang boleh dimakan begitu sahaja. Salad adalah salah satu menu yang ringkas tetapi berkhasiat kerana dalam satu sajian salad mengandungi pelbagai vitamin dan nutrien. Jadi, marilah kita menggantikan snack ringan dengan snack ringkas yang lebih berkhasiat dan ubah corak pemakanan kita kepada pemakanan yang sihat. Dia sama-sama kami nak ajak anda penonton-penonton wanita hari ini untuk kita ubah gaya pemakanan kita daripada snack ringan kepada snack ringkas yang sihat. Okey, kami nak kongsikan satu lagi kepada anda penonton. Kalau tadi kami dah kongsikan tentang cara, idea dan juga inspirasi untuk buat bento dan bagaimana pula untuk cara kita buat sandwich fusion, dan sekarang ini di talian kita bersama dengan Puan Rahmah yang nak berkongsi kepada kita cara-cara untuk membuat snack rojak buah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Puan Rahmah? Alhamdulillah sihat. Kalau cakap tentang rojak buah ni, saya kira ini memang antara makanan kegemaran ramai dalam kalangan rakyat Malaysia, tak kiralah berbilang mangsa kan. Tapi nak tanya jugalah, resepi Puan Rahmah ni dah berapa lama? Resepi sendiri ke? Resepi turun-temurun ke atau macam mana? Resepi ni turun-temurun lah. Okey. Kalau kita boleh kongsikan bahan-bahan untuk kita buat kuahnya dulu. Boleh. Silakan Puan Rahmah. Ya. Mula-mula kita gunakan dengan cili padi sikit. Ikut sekelas dengan orang suka pedas kan. Kemudian taruh belacan sikit. Kita blend lah cili padi dengan belacan tu. Okey. Kemudian kita masukkan kicap. Dan masukkan kicap. Kita masukkan air. Air tu agak dalam macam satu cawan ke. Tengoklah kalau nak kita nak cepat pekat kan. Okey, kemudian kita masuk gula. Gula tu dalam anggaran setengah kilo macam tu lah. Oh, banyak juga. Puan Rahmah nak tanya juga, kicap yang dimasukkan tu kicap masin ke kicap manis? Kicap lemak manis. Oh, okey. Yang ni apa pula yang dimasukkan ni? Ini masuk cili yang dengan belacan tadi. Oh, okey, yang kita blender awal tadi cili padi. Ya, lah. yang blender. Ya. Ni kalau kita nak pedas, kita tahulah banyak. Kalau tak nak pedas kurang sikit kan. Okey. Kemudian masukkan gula Melaka lah. Maksudnya untuk tadi menambahkan perisa dia lagi sedap. Okey. Kita campur. Maknanya awal tadi kita dah masukkan gula pasir, kemudian kita campurkan pula gula Melaka. Okey, sekarang kita masukkan apa ni? Otak udang ke? Otak udang. Sekarang kita masukkan otak udang. Okey, berapa banyak yang kita perlu masukkan? Berapa banyak kita perlu masukkan? Otak udang ni setengah, ikut orang juga. Orang dia suka nak lebih, kita lebih kalah. Kalau nak sikit, kita kurangkan lah. Macam tu je. Okey. Lepas tu nak pekat kan? Kita masukkan tepung jagung sikit. Habis tu kita kacau lah. Dia kena kacau lah. Tak boleh biar takut hangus kan, angin kan. Dia mudah hangit. Sampai ke sini bau dia tu?
Oh, ya. Okey, dia dah alright. mula pekat tu. Uh-uh. Dia dah mula pekat sampai rasa dah okey dah rasa tu, kita tutup lagi. Kita dah siap lah kan? Tapi kita tunggulah sejuk dulu kan. Sejuk dulu, kemudian baru dia dah, bila dah sejuk, dia akan pekat lah. Okey, dia jadi lagi likat lah ya? Dia jadi likat lagi. Okey. Memang sedap lah kalau time santai-santai hujan-hujan macam ni makan kan. Oh, seronoknya. Lepas makan, hujan, tarik selimut. Oh. Tarik selimut. Okey, Pak Rahma, kalau kita cakap tentang rojak buah ni, buah tu pun subjektif lah. Terpulang kepada cita rasa kita sendiri kan. Tapi mungkinlah sebagai orang kata orang lama kan, ada tak tips-tips cara macam mana kita ni sebenarnya nak sedapkan lagi rojak buah tu, kena wajib ada buah apa agaknya? Dia sebenarnya yang penting jambu tu mangga. Mangga, buah kedondong kata orang utara, buah amra. Sedap dia kalau masuk tu mangga mesti kena ada kan. Ni pun kalau boleh masuk jambu air tu lagi sedap. Jambu air. Amboi sedap. Saya terteliur dekat sini tengok dari apa yang dikongsikan oleh Puan Rahma. Okey, ini pun saya kira antara penaik rasa dia kacang, betul ke? Ya, betul. Tanpa ni rasa macam tak lengkap kan? Macam irama dan lagu lah kan. Kalau tak ada salah satu tak lengkap kan? Ya, betul. Okey, Puan Rahma mungkin boleh kongsikanlah juga kepada penonton kan. Kadang-kadang kita ni selalu kan cari alasan tak ada masa dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita ni mungkin lebih mudah dan gemar untuk membeli. Tapi sebenarnya kalau kita buat sendiri kat rumah, ada macam-macam cara dan lebih mudah untuk kita sediakan snack ini yang lebih berkhasiat. Macam mana tu Puan Rahma? Ya, betul. Dia kalau seelok-eloknya daripada kita beli, lebih baik kita buat semua cukup lengkap. Kita dapat rasa, kita rasa yang sedap, kita buat sedap daripada kita beli kan. Tapi apa yang kita nak, apa yang kita perlu, semua dah ada lengkap. Itu rasa lagi baguslah daripada kita beli. Alhamdulillah. Lagipun masa tu memang terluanglah untuk wanita-wanita yang duduk kat rumah yang dalam keadaan macam ni sekarang kan. Hujan lagi petang-petang. Mula anak mereka nak makan apa. Betul. Kalau macam tu modalnya berapa? Kurang lebih RM50 modal dia tidak? tak banyak. Ya, tak banyak sangat. Dalam 10, 12, RM20 macam tu je. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Rahma kerana sudi berkongsi resepi rojak buah hari ini. Saya kira ini juga antara idea dan juga inspirasi kepada anda penonton-penonton untuk jadikan hidangan snack pada petang ini. Sempat lagi kalau kita nak buat dan hidangkan ke isi keluarga.